Selamat pagi, bersama saya Debbie Amanda Padan dalam Berita Pagi Sarawak edisi Selasa, 15 September. Semangat menyambut Hari Malaysia perlu ada dalam setiap diri lapisan masyarakat dalam memperingati penubuhan Malaysia sekaligus mengekalkan perpaduan yang terjalin antara tiga wilayah. Menteri Komunikasi dan Multimedia Dato' Saifuddin Abdullah berkata, walaupun sambutan pada tahun ini agak berbeza ekoran negara berdepan pandemik COVID-19, namun semangat kecintaan terhadap negara harus dikekalkan. Pada masa COVID-19 ini, semangat kita merayakan Hari Malaysia itu tetap sama. The spirit is still the same. Patriotism is still the same. But the focus is slightly different because in times like this, new patriots are born. Dalam suasana berperang dengan COVID-19 ini, patriot baru telah lahir. Sebagai contohnya, frontliners are the new patriots. Beliau berkata demikian pada sidang media sambutan Hari Malaysia di Sibu. Persembahan sejarah penubuhan Malaysia antara intipati disediakan kepada penonton yang akan disiar secara langsung menerusi TV1 pukul 8.30 malam Rabu ini. Dato' Saifuddin yang juga Menteri Bertanggungjawab sambutan kali ini turut menghadiri raptai penuh sambutan Hari Malaysia bagi melihat sendiri persiapan terakhir itu. Beliau turut ditemani Menteri Utiliti Dato' Stephen Rundi Utom. Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna KPDN HEP akan memperkenalkan konsesi dalam aspek lain dalam usaha membantu mengurangkan kenaikan harga barang yang disebabkan kos pengangkutan atau logistik. Menterinya Dato' Alexander Nantalinggi berkata, ia adalah antara kaedah yang akan diambil kerajaan yang dapat mengurangkan harga barang selain subsidi. Perhaps there are other ways the government can do to assist the industry players here by way of some concessions in other aspects to reduce their costs of doing business here. That perhaps we will look at and we will recommend to the government. Beliau memberitahu bahawa tindakan sentiasa diambil terhadap aduan yang diterima sekaligus memastikan harga barangan asas terkawal. Dato' Alexander Nantalinggi berkata demikian pada sidang media selepas program dialog bersama Persekutuan Persatuan Cina Sarawak SFCA di Kuching. Program itu melibatkan Suruhanjaya Syarikat Malaysia, Perbadanan Harta Intelek Malaysia dan Suruhanjaya Persaingan Malaysia yang bertujuan membincangkan cabaran dan hala tuju industri perniagaan khususnya di Sarawak. Program Kepemajuan Kawasan PPK Daerah Lundu yang diluluskan pada tahun 2016 dengan kos RM30 juta akan dimulakan dalam tempoh terdekat. Menteri Pembangunan Luar Bandar Dato' Dr. Abdul Latif Ahmad berkata, setakat ini kerja pembersihan tapak yang bermula Januari lalu telah selesai dan kini dalam proses memperoleh kelulusan kebenaran merancang daripada kerajaan negeri. Ujar Dato' Dr. Abdul Latif, tender projek akan dibuka kepada kontraktor tempatan setelah mendapat kelulusan. Jelasnya projek PPK itu dilaksanakan bagi menempatkan semula penduduk di 5 buah kampung di kawasan Lundu iaitu Kampung Setunggang Melayu, Kampung Semunin, Kampung Dagang, Kampung Sileng Melayu dan Kampung Sileng Dayak yang terjejas dengan ancaman banjir dan hakisan tebingan sungai. Penduduk akan dipindahkan ke penempatan baharu seluas 12.14 hektar di atas tanah kerajaan negeri di tapak tanah Metang Terap, Lundu dan bakal memberi manfaat kepada 500 ahli isi rumah terpilih. Beliau ditemui pemberita selepas mengadakan lawatan tapak projek PPK di Metang Terap, Lundu. Skop projek melibatkan kerja penyediaan tapak, pembinaan 100 unit rumah, projek rumah rakyat termiskin dan kemudahan infrastruktur. Projek ini dilaksanakan dengan kerjasama Kementerian Pemodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak.
Kementerian Permodenan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah Sarawak (MANRED) akan mengemukakan permohonan kepada Kementerian Pembangunan Luar Bandar KPLB bagi melaksanakan penanaman semula dan penanaman baharu kelapa sawit. Menterinya Dato' Amar Douglas Ukambas memberitahu permohonan tersebut akan dikemukakan selewat-lewatnya Januari tahun depan untuk dipertimbangkan dalam rancangan Malaysia ke-12. Dato' Amar Douglas menjelaskan 27,250 hektar tanah sedia ada untuk dibangunkan di bawah Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Sarawak (SALKRA) melibatkan tanah hak adat NCR Bumi Putra. Beliau yang juga Timbalan Ketua Menteri berkata, SALKRA berperanan penting dalam mempertingkatkan pendapatan, khususnya masyarakat luar bandar yang memiliki tanah terbiar tidak dibangunkan. Projek tersebut merupakan salah satu langkah kerajaan memperkasa pembangunan tanah NCR di negeri ini. Dato' Amar Douglas memberitahu pemberita selepas melawat ladang kelapa sawit Sebako Sebiris di Lundu. Tambah beliau, KPLB juga telah meluluskan 30 juta ringgit tahun ini dan 30 juta ringgit lagi untuk tahun hadapan bagi membolehkan SALKRA menyambung projek yang belum siap. Taman Permainan Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik STEM akan diadakan secara digital sekaligus menjadi sebuah pameran maya STEM pertama dan terbesar di Malaysia. Menurut Pengerusi Tabung Ekonomi Gagasan Anak Sarawak Tegas, Dato' Len Talif Saleh, ia merupakan kesinambungan Taman Permainan STEM selepas mendapat sambutan lebih 40,000 pelajar setiap tahun sejak mula dilaksanakan pada tahun 2016. Dengan diadakan secara maya ini, Dato' Lin berkata ia dilakukan untuk disampaikan kepada peserta di seluruh negeri. Jelasnya bertemakan Teroka, Cipta, Inovasi. Program ini akan bermula pada 28 September hingga 4 Oktober depan. Dato' Lin memberitahu pameran yang akan dirasmikan oleh Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg ini menyasarkan lebih 150,000 peserta dari seluruh negeri. Beliau memberitahu demikian dalam sidang media program berkenaan di Kuching. Pameran maya ini antara lain bertujuan memberi pendedahan tentang pendidikan STEM dan teknologi maklumat dan telekomunikasi. Sejumlah 1.17 juta ringgit peruntukan diluluskan bagi melaksanakan projek pakej ransangan ekonomi 1.0 melalui medium My Community Perikanan MyKP. Pengarah Perikanan Laut Sarawak Bohari Leng berkata, sebanyak 13 MyKP telah dipilih untuk menerima manfaat daripada projek bantuan perkakas dan peralatan peranti pengumpulan ikan MyKP di seluruh negara dan 13 MyKP bagi projek bantuan kabin Fisheries Transformation Centre FTC MyKP. Bohari Leng berkata bagi Sarawak sebanyak 2 MyKP dipilih untuk projek bantuan perkakas dan peralatan peranti pengumpulan ikan iaitu MyKP Kuala Sibuti dan MyKP Sebuyau. Manakala satu MyKP di bawah Sarawak akan menerima manfaat daripada projek bantuan kabin FTC MyKP iaitu MyKP Sempadi Lundu. Beliau berkata demikian pada majlis pelancaran program Melabuh Unjam My Community Perikanan di Kampung Kuala Sibuti Miri. Pada majlis itu, beliau turut berlepas ke perairan Laut Kuala Sibuti bagi melancarkan program Melabuh Unjam bagi MyKP Kuala Sibuti. Unjam yang dilabuh akan mengambil masa 3 bulan untuk ikan berkumpul dan akan memudahkan nelayan untuk menangkap ikan menggunakan pukat jaring, pukat jerut atau memancing. Kalau benda ini berjaya, kita akan memperluaskan lagi pembinaan unjam-unjam yang tepat, yang sesuai untuk kegunaan nelayan. Jumlah nelayan di Kuala Sibuti adalah seramai 113 orang dengan 59 buah vesel beroperasi melibatkan 12 buah pengkalan berdaftar. Universiti Teknologi Mara UiTM Cawangan Sarawak akan mengadakan program Misi Kemerdekaan bersempena sambutan Hari Malaysia. Misi ini bakal disertai oleh 30 petugas daripada pejabat polis bantuan dan akademik UiTM Cawangan Sarawak menggunakan motosikal dengan acara pelepasan bermula di UiTM Kampus Samarahan. Dalam sidang media, Rektor UiTM Cawangan Sarawak, Profesor Datuk Dr. Jamil Hamali berkata, semua peserta konvoi yang terlibat terdiri daripada staf UiTM Cawangan Sarawak yang mempunyai motosikal berkuasa 135cc ke atas.
Konvoi ini juga akan melibatkan Jabatan Kerajaan dan Badan Bukan Kerajaan (NGO) selain Polis Diraja Malaysia dan Persatuan Alumni UiTM Sarawak. Antara laluan terlibat ialah Asajaya, Sibu, Dalat dan destinasi terakhir di Mukah. Konvoi akan kembali semula ke Semerahan setelah menamatkan misi. Selain daripada misi kemerdekaan, konvoi juga melaksanakan misi akademik UiTM Sarawak di lokasi hentian terpilih untuk mempromosikan program-program akademik yang ditawarkan di UiTM Cawangan Sarawak. Di Kuching, 10 lelaki tempatan berumur lingkungan 29 hingga 73 tahun ditahan polis semasa sedang leka dengan aktiviti menyambung ayam di kawasan Tanah Lapang, Matang Lane, Jalan Batu Kawar. Menurut pemangku Ketua Polis Daerah Padawan DSP Lim Jau Siong, serbuan dilakukan kira-kira pukul 3.30 petang Ahad lalu sekaligus melanggar Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPP. Hasil serbuan polis telah merampas keperluan yang digunakan semasa aktiviti perjudian iaitu 7 ekor ayam, alat timbang, meja plastik dan wang tunai pelbagai dominasi berjumlah RM115. Kesemua suspek akan dituduh di bawah Seksyen 3-1 Langkah-Langkah Pencegahan dan Penganiayaan terhadap Binatang 1962 dan Peraturan 3 PPD-PPB 2020. 5 antara yang ditahan juga mempunyai rekod lampau atas pelbagai kesalahan. Kesemua pesalah telah membayar wang jaminan RM500 seorang serta dibebaskan dengan jaminan mahkamah. Sabit kesalahan di bawah Seksyen 73-1-G Ordinan Veterina Kesihatan Awam 1999. Bagi kesalahan di bawah PKPP, kompaun telah dikeluarkan ke atas kesalahan di bawah Peraturan 3 PPD-PPB 2020. Mengucapkan selamat Hari Malaysia kepada semua rakyat Malaysia. Kami berharap agar negara kita berada dalam keadaan aman, harmoni dan kekalkan perpaduan. Aku dekam meraih selamat Hari Malaysia dengan rakyat Malaysia. Aku bangga jadi rakyat Malaysia. Aku bangga jadi anak Malaysia dan selamat Dau Hari Malaysia. Selamat menyambut Do Malaysia. Harap Malaysia terus maju. Hai, tuduk suat ingan. Aku juga selamat untuk Malaysia. And ingan daki-daki adin, jaga dopingan, otak-otak somonang. And mak komod pakai mas. Dua daki-daki ingan odi, sentiasa membiak tongan. Thank you. Sekian berita pagi Sarawak hari ini. Saya Debbie Amanda Padan. Sehingga kita jumpa lagi.